Nampak betul nak respon Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan pergi kepada tajuk analisis jadual. Okay, semester 3 analisis jadual. Okay, tengok soalan di sini. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan pengeluaran beras oleh negara-negara pengeluar utama dunia pada tahun 2019 dan tahun 2020. Apakah langkah yang perlu diambil oleh Malaysia apabila negara pengekspor beras terbesar mengalami kemerosotan pengeluaran hasil? Okay, first, bila kita baca soalan, wajib kita buat analisis. Okay, siapa boleh buat analisis? Apa isu dia? Apa isunya? Apa skemanya? Apa formatnya? Apa fokus isunya di sini? Okay, first, isu dulu. Apa dia isu dia? Apa dia isu dia dalam soalan ni? Sudah pengeluaran beras oleh negara pengeluar utama. Pengeluaran beras. Okay. Fokus isu? Fokus isu dia, dia nak bandingkan. Bandingkan tu adalah pola. Fokus isu dia pertama adalah pengeluaran beras negara pengeluar utama. Yang kedua adalah langkah Malaysia. Ya. Apabila negara pengekspor beras terbesar mengalami kemerosotan pengeluaran hasil, apa yang negara kita kena buat? Itu fokus isu dia. Okey, ada isu, ada fokus isu. Pola dia adalah pola perbandingan. Kerana dengan jelas di situ dia kata bandingkan. Bentuk perbandingannya adalah perbandingan mengikut tahun. Sebab dia bagi tahun kan? 2019 dan 2020. Okey. Apa formatnya? Formatnya berasingan ke bergabung? Berasingan. Kenapa berasingan? Ada dua kata kerja, bandingkan dengan apakah langkah. Okey, betul. Format berasingan, skemanya. Apakah skemanya? 2 tambah 2. 2 tambah 2 ataupun boleh juga buat 3 tambah 3 ataupun boleh juga buat 2 tambah 3 ataupun boleh juga buat 3 tambah 2. Okey, untuk play safe buat 3 tambah 3. Okey, peringatan utama, peringatan penting apabila buat analisis tentang jadual ini, okey, setiap perbandingan tu awak kena sebutkan setiap negara. Ya, setiap negara. Jika awak tak sebutkan setiap negara, maka akan hilang banyak. Ya. Okey, kalau awak nampak tu, yang saya buat merah nak panah tu, okay, ke kanan dan ke bawah. Okey, ini adalah teknik untuk kita membuat perbandingan. Mula-mula kita tengok data dari kiri ke kanan. Habis data dari kiri ke kanan, kita boleh tengok data dari kanan ke kiri. Okey, habis. Kemudian, kita boleh tengok data dari atas ke bawah. Okey, dan juga dari bawah ke atas. Jadi dia itu teknik dia kalau kita membuat analisis data secara perbandingan. Ya. First, kita tengok dulu data dia dari kanan ke kiri. Okey. Dari kiri ke kanan. Okey, dari kiri. Kiri ke kanan. Yang ke kanan yang 2020 tu. Yang ke kiri tu daripada 2019. Maksudnya dari 2019 ke 2020. Okey, perbandingan yang pertama yang kita kena tengok di sini adalah pengeluaran tahun 2019 lebih tinggi berbanding tahun 2020. Okey, cuba tengok negara mana yang pengeluaran tahun 2019 lebih tinggi daripada tahun 2020. Negara mana? Cuba mention kan. Pengeluaran apa? Pengeluaran beras. Ya. Tengok dalam kurungan tu. Pengeluaran beras ni dalam 1000 tan metrik. Okey. Semasa membuat esei, jangan lupa unit dia dalam apa. Unit dia dalam 1000 tan metrik. Kena sebut, kena tuliskan ya. Okey, negara mana?
pengeluaran tahun 2019 lebih tinggi berbanding tahun 2020? Vietnam dan Thailand. Thailand. Okey, Vietnam dan Thailand. Okey, sekarang kita tengok Vietnam dulu. Vietnam berapa? 44,974 ribu tan metrik. Okey. Tahun 2019, 2020? 43,437 ribu tan metrik. Okey, bila awak mention bagi negara Vietnam, pengeluaran beras pada tahun 2019 adalah sebanyak RM44,974, manakala pada tahun 2020 adalah sebanyak 43,437 ribu tan metrik. Okey, awak dah mention angka bulat, awak kena mention perbezaannya. Perbezaannya berapa? Perbezaannya adalah sebanyak berapa perbezaannya? Kira. Perbezaannya adalah sebanyak 1,537 tan metrik. 10,000 tan metrik. 1,537 ribu tan metrik bersamaan berapa peratus? Samaan? 3.42%. Kena nyatakan angka bulat, kena nyatakan peratus. Jangan lupa. Okey? Begitu juga bagi negara Thailand. Mentionkan 2019 berapa, 2020 berapa, perbezaannya berapa, peratusnya berapa. Okey? Baik, idea yang kedua, awak tengok pengeluaran tahun 2019 lebih rendah tahun 2020. Sekali kita lihat kiri ke kanan. Sekarang kita lihat kanan ke kiri. Okey, tengok kanan ke kiri. Apa yang berlaku kanan ke kiri? 2020 lebih tinggi dari 2019. Saya tanya, pengeluaran 2019 lebih rendah. Pengeluaran tahun 2019 lebih rendah berbanding tahun 2020. Pengeluaran tahun 2019 lebih tinggi berbanding tahun 2020. Pengeluaran paling tinggi bagi kedua-dua tahun itu kita akan lihat secara atas ke bawah. Pengeluaran paling rendah bagi kedua-dua tahun juga kita boleh lihat dari segi atas ke bawah ataupun bawah ke atas. Okey, sekarang kita tengok pula apa dia idea yang lain. Yang tadi saya mention. Pengeluaran tahun 2019 lebih rendah. Tadi kita lihat idea pertama, pengeluaran tahun 2019 lebih tinggi. Sekarang kita tengok pula pengeluaran tahun 2019 lebih rendah. Negara mana? China, India, Indonesia, Bangladesh. Okey, semua negara tu kena dimentionkan dalam penulisan. Okey. Kemudian huraian boleh buat dua sahaja. Faham tak maksudnya? Awak mention lah. Mention dalam penulisan tu China, India, Indonesia, Bangladesh, pengeluaran berasnya tahun 2019 lebih rendah berbanding 2020. Sebagai contoh, negara China tahun 2019, pengeluaran beras adalah sebanyak 206,507 tan metrik. Okey. Manakala 2020, 211,090 tan metrik. Perbezaannya adalah sebanyak 4,583 tan metrik. Peratus perbezaan adalah sebanyak 2.22%. Okey, itu bagi negara China. Dan awak bagilah satu lagi negara untuk negara India pula awak kira. Ya. Jangan lupa unit dia tan metrik tu mestilah ditulis bersama dalam ayat. Ya. Okey, dah dapat dua idea kan? So, kita pergi pada idea yang seterusnya tadi, pengeluaran yang paling tinggi pula. Tengok atas ke bawah sama ada bawah ke atas. Atas ke bawah ataupun bawah ke atas. Tengok data tu. Mata tu tengok atas ke bawah atau bawah ke atas. Maksudnya dari data 206 tu ke bawah ke 32. Ataupun daripada 32 ke 206.
bagi tahun 2 tahun. Mana? Mana dia? Pengeluaran paling tinggi bagi kedua-dua tahun. China. Okey, bagus. Tuan sebutkanlah berapa. Yang ni tak bagi negara China 2019 paling tinggi. 2020 China juga paling tinggi iaitu sebanyak 211,090 tan metrik. Kena mention. Ya, tak perlu tengok perbezaan lah yang ni. Just mention saja. Kemudian, tengok pengeluaran paling rendah bagi kedua-dua tahun pula. Pengeluaran paling rendah bagi kedua-dua tahun pula. Thailand. Ya? Negara mana? Thailand. Okey, negara Thailand paling rendah berapa? 2019 berapa? 32,627 tan metrik. Okey. 2020 25,267 tan metrik. Okey, betul. Jadi maksudnya negara China mewakili negara yang paling tinggi bagi kedua-dua tahun, manakala negara Thailand pula mewakili pengeluaran yang paling rendah bagi kedua-dua tahun. Kenapa kita tak perlu tengok perbezaan dia? Kenapa tak perlu tengok perbezaan dan kira peratus dekat sini? Kerana dia bukan memerlukan perbandingan. Dia hanya tengok paling tinggi, paling rendah sahaja. Tak perlulah buat perbandingan. Tak perlulah ada tolakkan angka kat situ kan. Tak perlulah tengok peratus dia kat situ. Ya, kalau perubahan yang perlu. Kalau perubahan dia perlu setiap tahun perbezaan tu. Dan peratus perubahannya berapa. Tapi dalam soalan ni dia bukan pola umum, dia bukan pola perubahan, dia memang exactly direct pola perbandingan. Ya. Okey, oleh sebab soalan ni adalah formatnya berasingan. Kita tengok pula yang kedua, pokok isu yang kedua. Apakah langkah yang perlu diambil oleh Malaysia apabila negara pengeksport beras terbesar mengalami kemerosotan? Maksudnya di sini kita tahu bahawa negara Malaysia ni adalah negara pertanian. Tetapi pengeluaran beras di negara kita tidak dapat mencukupi, tidak dapat menampung keperluan beras bagi penduduk rakyat ini yang berjumlah 32 juta orang. Jadi apa yang perlu dibuat ialah kita memang import beras dari negara luar, terutama dari negara Thailand. Ya. Jadi jika sekiranya berlaku masalah kemerosotan pengeluaran hasil di negara berkenaan, maksudnya negara pengeksport beras, negara yang kita import beras, apa yang kita kena buat? Itu soalan dia. Dia bukan tanya apa yang kita perlu buat untuk meningkatkan hasil negara kita. Dia tanya apa yang kita kena buat kalau negara yang berkenaan itu mengalami kemerosotan pengeluaran hasil. Bila pengeluaran hasil mereka merosot, maka kita dapat jumlah import beras yang sedikit lah. Jadi apakah tindakan yang kita kena buat? Sebagai negara pengimport beras daripada negara Thailand. Itu yang soalan tu tanya. Jangan silap faham soalan ya. Once you silap faham soalan, awak akan hilang markah banyak. Okey, apa dia? 1. Sumbang tenaga buruh, Madam. Kita kena bagi reason yang reasonable, yang munasabah. Kita tak akan boleh sumbang tenaga buruh kepada Thailand. Buruh dia lagi ramai dari buruh kita. Kita mana ada buruh? Sebab tu kita sendiri pun import buruh dari Indonesia. Kita sendiri import buruh dari Kamboja, Myanmar, Philippines. Nak pula kalau yang bekerja di ladang-ladang kan? Mana ada? Orang Melayu mana ada nak kerja ladang? Mana ada nak kerja sawah? Itu yang dalam bidang pertanian kita sebenarnya tak maju. Ya? Buruh semua yang kerja-kerja yang saya tengok kat Sungai Lang semua tu. Kelapa sawit apa semua kan. Apa nama tu, ladang-ladang pisang ya, pokok pisang, kebun pisang, kebun-kebun sayur semua tu mana ada orang kita kerja. Yang kerja situ banyaknya orang Bangladesh, orang Myanmar. Ya, kita pun import buruh. Bawa masuk buruh bukannya kita bekerja. Macam mana kita nak bagi buruh pada negara luar? Dekat sini kita boleh goreng, tapi goreng kita tu pastikan goreng yang tak hangus.
goreng kita goreng berfakta. Itulah yang memerlukan kematangan kepada student STPM, student yang memerlukan menggunakan minda secara matang, menghurai secara matang. Dari mana dapat kematangan itu? Daripada pembacaan. Daripada latihan. Kalau awak tak baca, apa yang berlaku di luar, tak ambil tahu, memang awak tak dapat jawab. Sebab tu orang yang ambil STPM ni orang yang mantap. Sebab tu dia dah didedahkan di peringkat sekolah lagi. Kan? Okay. Cari reason yang mana sabar. Apa? Di bawah Kementerian Pertahanan, apa yang kita boleh buat? Kita tak boleh import banyak beras. So kita buat apa? Madam, kalau itu menggalakkan rakyat untuk mencuri bidang pertanian, macam boleh ke? Okey, boleh, tapi alasan tu tak kuat sangat lah. Tak kuat macam mana? Rakyat ni kalau setakat galak-galak dia tak buat pun. Itu ada kempen buku hijau 10 tahun lepas lah. Sekejap je kempen tu berjalan. Orang tanam sayur belakang rumah untuk kegunaan sendiri. Tapi lepas tu dah jadi semua sama balik. Kan? Jadi apa yang dia perlu buat ialah dia melalui kerajaan lah. Melalui Kementerian Pertanian, melalui Kementerian Teknologi. Okey. Mengadakan dasar untuk meningkatkan pengeluaran padi. Meningkatkan pengeluaran padi. Negeri jelapan padi kita kat mana? Kedah kan? Negeri jelapan padi. Kita galakkan pembukaan ladang sawah. Sawah-sawah padi yang baru. Ada beri mereka pinjaman, beri mereka subsidi, beri mereka bantuan benih padi yang baik. Beri mereka bantuan kepakaran mengawal penyakit, penyakit berjangkit, penyakit tanam-tanaman. Itu kan cara yang lebih matang. Cara yang lebih matang. Bagaimana kerajaan boleh bantu untuk meningkatkan pengeluaran hasil padi. Kan? Lepas tu kita boleh tambah dengan apa? Penggunaan teknologi. Kalau kita tengok negara kita dalam bidang pertanian, kita punya tanah-tanah luas. Cuaca kita cantik dah. Iklim tropika sepanjang tahun. Kan? Hujan yang cukup. Lebih-lebih lagi hujan. Hujan yang cukup. Panas yang cukup. Jadi tumbuhan memang sedang nak tumbuh sebenarnya. Yang kita kurang adalah teknologi. Teknologi kita kurang. Yang saya tengok daripada program BBC Channel. BBC Channel dia nama dia BBC Earth. Unify lah kalau ada Unify. Awak tengok kat situ. Kat situ banyak memaparkan perkembangan luar negara teknologi pemakanan, teknologi pertanian, industri dan sebagainya. Kalau kita tengok kat China mereka buat penanaman padi. Bukan di sawah, tapi di lereng bukit. Tapi bukan padi huma, padi sawah. Itulah kebijakan mereka. Di mana kawasan lereng-lereng bukit yang tinggi tu, bukan bukit, gunung mereka buat teres. Mereka tanam padi huma tetapi dijadikan padi sawah. Berairlah kawasan tu. Padahal teres. Dan teres tu pun tidak dibuat, saya dah cerita semalam kot. Tidak dibuat secara keliling supaya tak mengelakkan habisan gelinciran tanah. Dia buat secara berliku-liku. Jadi ada air dalam tu. Jadi pokok padi dia tumbuh dengan subur. Sebab tu negara China ni, makanan dia banyak. Walaupun penduduk dia paling ramai di dunia, tapi makanan dia banyak, industri dia banyak, produk dikeluarkan banyak. Sebab tu dia menjadi antara negara yang maju, yang mengancam kemajuan Amerika. Sebab tu Amerika dengan China tak ngam. Okey. Kemudian apa boleh yang dibuat lagi? Kita boleh menjalinkan kerjasama dengan negara-negara baru. Negara-negara pengimport beras yang baru. Jadi janganlah berharap kepada satu negara sahaja. Dia buat perjanjian baru dengan negara pengeluar. Itulah saja cara yang kita boleh buat untuk mencukupkan bekalan beras dalam negara. Jadi untuk soalan-soalan yang macam ni, sila pastikan setiap calon wajib membuat analisis
soalan, menyenaraikan isu, menyenaraikan fokus isu, menyenaraikan pola dia, pola apa. Okey, kemudian format dia, format apa, skema dia berapa, dan play safe. Maksudnya janganlah skema tu 2 campur 2, awak buat je 2 campur 2. Okey, dan fahamkan apakah kehendak soalan sebenar-benarnya. Jangan jawab apa yang awak tahu. Jawab apa yang soalan tanya. Ya. Ni bulan 5 ni awak dah nak ambil exam SEM 3. Jadi sila beri perhatian apa yang saya cakap ni semua adalah untuk kebaikan awak semata-mata. Ya. Okey. So ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, kita akan tutup kelas awal sikit hari ni. Dan sebab saya pun dah tak larat dah nak bercakap. Saya dah bercakap 1 jam lebih tadi kelas 6 PT3. Dan besok hari Khamis ada gotong royong dekat sekolah. Nama dan senarai tu sila datang untuk bersihkan kelas.